Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua insya-Allah tahniah. Walaupun session ni sebenarnya walaupun last minute saya belasan, tapi insya-Allah sebenarnya sesi ni kita memang nak beri nilai tambah kepada semua koci-koci kita, senior-senior kita. Sebab tu untuk hari ni saya nak fokus. Hari ni saya dengan Coach Fiza kita akan fokus kepada satu perkara ataupun satu tajuk yang memang sangat common, selalu jadi, dan bila terkena memang benda ni dia akan menyebabkan penderitaan yang berpanjangan kepada kita. Sebab tu kalau anda semua tengok tajuk tadi saya share gastrik. Macam mana kita nak buat perubahan dengan hanya perubahan yang tuntas atau perubahan yang berkekalan dengan hanya kita ubah gaya pemakanan kita sebenarnya. Sebab tu dekat sini saya faham banyak masalah-masalah yang berkaitan gastrik ni. Contoh dia macam sebelum ni Coach Fiza sendiri pun dia memang mengalami gastrik yang agak serius. Seterusnya saya pun ada juga, tapi tak seserius Coach Fiza. Seterusnya ada juga few of kita punya kawan kita, contoh dia seperti Kak Azrina, suami Kak Azrina. Tak silap saya bulan lepas dia mengalami cabaran gastrik juga. Jadi saya rasa tajuk pada malam ni memang sangat bersesuaian sebenarnya dengan apa yang kita nak tahu sebenarnya pada malam ni. Tapi jangan risau, untuk sesiapa yang tidak berkesempatan malam ni, saya ada buat recording. Jangan risau, saya akan upload dekat YouTube dan saya akan share link YouTube tu kepada semua insya-Allah. Okey. Sekarang apa tu gastrik kan? Gastrik ni dia jadi sebenarnya kerana paras asid dalam perut kita ni dia dalam keadaan berlebihan. Kenapa dia berlebihan sebenarnya? Sebab asid ni dia dihasilkan kat perut ni, dia memang dah ada slow waktu dia. Jadi asid ni dia sangat korosif, dia punya sifat dia. Macam mana korosif dia tu, pH dia tu sebenarnya sometimes up to 2 or 3 pH. 2 or 3 pH ni dia sangat acidic lah. Kenapa dia perlukan sangat acidic? Sebab dia digunakan digunakan sebenarnya hanya untuk melarutkan makanan atau mencernakan makanan yang ada dalam kita. Jadi bila kita tak makan, dia jadi masalah tu bila kita tak makan. Bila kita tak makan ataupun kita terlambat makan, perut tu dia dah memang mengeluarkan asid pada sela waktu yang sepatutnya. Jadi jika kita tidak makan pada waktu tersebut, asid tu kita memang sentiasa dirembeskan, tapi dia akan kenalah dekat dinding-dinding perut. Itulah sebab yang menyebabkan kecederaan kepada perut terjadikan gastrik sebenarnya. Jadi sebenarnya sebab tu kenapa tajuk malam ni kita nak cerita kenapa penyelesaian tuntas. Penyelesaian tuntas ni penyelesaian yang berkekalan. Kalau kita setakat nak pergi ke makan ubat jumpa doktor, benda tu memang takkan selesai sebenarnya. Sebab ubat yang diberi oleh doktor itu dia hanyalah berperanan untuk memperbaiki simptom sahaja sebenarnya. Jadi di sini saya akan meminta Coach Fiza untuk sharing story dia, mungkin dalam 10-15 minit, macam mana perasaan dia dan juga macam mana dia mengatasi masalah itu dengan hanya ubah gaya pemakanan sebenarnya. InsyaAllah saya pass baton kepada Coach Fiza. Hai, Assalamualaikum. Hai Kak Azrina, hai Kak Ayah. Semangat hari ni tengah training, Kak Ayah cepat masuk. Thank you Kak Azrina pun. Okey, hari ni saya nak share iaitu perjalanan saya. Sedikit-sedikit lah dulu saya share perjalanan saya bersama-sama online coaching sebenarnya.
Okey, bermula alhamdulillah sekarang daripada 2000 penghujung 2017 kiranya 2018 lah saya bersama-sama program dan hingga ke hari ini dan pernah keluar masuk balik. Maksudnya nak try buat sendiri tapi tak berjaya sebenarnya. Okey, kembali balik kepada coach. Okey, first sekali saya ucapkan thank you ke Ayah dengan Kak Gina. Okey, perjalanan saya bermula jiran depan rumah. Ajak macam kalau dulu dekat sini kan, Fit Club ni, dekat sini Coach Fadilah dulu dia buat secara offline. Pergi datang Fit Club, lepas tu dia akan share, kita exercise, tak ada lagi online coaching masa tu. So jiran depan rumah ajak saya pergi. Okay, saya pergi exercise apa semua. Triggernya pada masa tu kebetulan saya kerap gastrik. Gastrik tu sampai keadaan yang dah agak teruk. Di mana pernah satu hari, saya tak ingat berapa bulan, saya sesak nafas. Sesak nafas tu sampai tahap saya tak boleh bangun langsung. Bila saya tak boleh bangun langsung, tu kini boleh berdirikan badan tu dalam keadaan bongkok. Masa tu dah lewat malam. Sampai hari ni saya ingat, ni Razi bawa saya ke klinik. And then tu untuk kali kedua saya ambil painkiller. Doktor pun dah cakap, ini awak ambil painkiller ni dah kali kedua. Dan kebetulan doktor tu pula, doktor yang memang memang saya jenis suka. Kalau pergi klinik tu suka klinik yang sama. Kalau pergi kedai-kedai yang sama, tu memang perangai saya. Memang kalau nak pergi kedai tu je, pergi tempat tu. Saya jenis macam tu. So doktor tu pun dah kenal sedikit saya. And then dia tak minta saya untuk buat painkiller lagi. Sebab tu kali kedua painkiller ni ada kesan yang long term. Maybe je untuk melegakan sahaja masa tu. Dan setiap kali saya kena gastrik, memang saya akan habis sebulan tu 100. Kalau untuk ubat painkiller tu 150 lah. Kalau total ubat sekali, saya tak makan dah ubat putih tu. Ubat putih tu ibarat sekali lalu je dalam perut ni. Sekali lalu je. Ubat putih dah tak jalan, sampai tahap ubat pil pun dah tak jalan. Dia sampai tahap macam tu. Buat pil pun dah tak jalan. So memang painkiller penyudahan ni doktor suruh saya refer ke hospital juga. Sebab apa? Kena buat endoskopi. Endoskopi tu saya tak nak benda tu berlaku. Endoskopi tu dia akan sama ada dia akan buat masuk kamera daripada mulut kita ataupun daripada bawah cervical kita. Tapi saya tak nak. Saya tak minta doktor tu refer pun. Saya kata nanti dulu. Bermulalah titik permulaan saya jaga makan. Okey. Tu saya punya titik permulaan. Okey. Puncanya, dia bukan hari tu je punca dia. Puncanya saya punya bad habit ataupun saya punya tabiat yang tak baik daripada zaman student. Zaman student masa tu, saya kena tu 2017 kan masa tu. Umur masa tu dah 20 lebih. Bayangkan daripada umur belasan tahun masa saya belajar, saya dah suka skip breakfast. Kalau nak jimat, share dengan member. Lah zaman student, lepas tu bila time study week, kan kita sebelum final exam kan. Sebelum final exam, saya tetap belajar dulu. Suka skip breakfast, lepas tu makan, tidur tak ikut waktu. Kemudian makan pula, suka jatuh-jatuh. Macam tu saya tak tahu, janji saya kenyang je saya makan tu. Okay, tu satu. Lepas tu saya pula memang daripada dulu memang coffee lover. Kira ni memang saya memang peminat kopi. Peminat kopi memang saya suka 3-in-1. 3-in-1 tu habit saya. 3-in-1. Lepas tu kalau macam kita nak stay back malam tu kena buat assignment apa semua, saya akan ambil 3-in-1 tu lebih daripada satu. Tapi memang mata kita segar kan. Dapat memang ni. Okay. Maaf ada gangguan anak-anak tapi tak apa saya teruskan. Okay. Yang tu. Dan kemudian pula saya suka sangat makan-makan yang fast food. Fast food, lepas tu makan makanan yang contoh processed food, sausage, benda tu kan agak murah tapi kalau dia punya zat dia tak ada. Dulu saya tak belajar pun pasal zat-zat tu, apa tahu janji makan tu untuk kenyang je. Okey, lebih-lebih lagi bila kita handle makan sendiri kan, bukan bersama dengan sendiri kan. Bila makan sendiri ni ikut dan kita je nak makan apa. Okey, yang tu satu. Dan kemudian bila dah berat naik tu pula, saya akan pergi ke farmasi. Bila saya ke farmasi untuk saya cari teh detox, teh yang buat buangan besar tu. Kalau siapa ada pengalaman yang ambil jet drink tu, beza tau.
Bila kita makan yang detox tu, dia akan pedih dia lain tau. Pedih tu perut kita tu lepas pedih asyik ke toilet tu, dia akan rasa lapar, dia lagi pedih lagi. Bila kita ambil yang untuk buang air besar tu. Saya ambil tu, bila badan dah naik, ambil yang tu. Selain tu juga, bila dah ambil tu, sapu pun saya ambil. Saya semua hentam. Sapu semua hentam. Dan memang tak ada apa-apa efek waktu tu. Dia efek dia selepas saya kerap ambil yang buat pergi ke farmasi, dia ada jual yang kita membuang kan. Kita kerap ke toilet, kita akan perasan dekat situ, dia tak akan jadi waktu tu. Lepas tu perut kita kerap pedih dan gastrik saya lagi trigger lagi teruk. Trigger lagi teruk sebenarnya. Okey? Itu yang kesudahannya. Bila trigger lagi teruk, bila orang yang kena gastrik yang teruk ni, dia bila dia makan, dia seolah-olah tak rasa apa. Dia makan, dia nak makan. Tapi rasa pedih lagi perut sebab nak makan lagi. Lepas tu perut tu kerap angin. Nak membuang tu pun kadang-kadang dia jadi macam sampai tahap dia sembelit. Tu saya kata. Dan swimming center tu pun pergi. Tapi saya yakin, pengalaman saya sendiri pernah pergi swimming center adalah. Okay, dalam bab sesi, dia bagi 10 sesi tu. Sedikit pun dia takkan ajar kita pasal meal makanan sihat tu apa. Dia akan tanya kita, you breakfast apa? Contoh kita bagi nasi lemak apa semua. Dia takkan share pun GI ke, dia takkan share pun air, you kena ambil berapa banyak, dia takkan share. Janji datang, dia akan ukur berapa lilit perubahan awal, perubahan akhir. Itu pengalaman saya sendirilah. Okay, selama 10 sesi dia saya buat. Dan saya tak teruskan. Setelah beribu dia habis juga kan. Okay, krim sapu saya dah cuba. Pakai bengkung sebelum kahwin tu saya dah ambil. Tapi tu tak ada hasil. Saya yakin titik permulaan saya berubah ketika saya dah sesak nafas yang agak teruk tu lah. Alhamdulillah, saya ketika tu dah jumpa dengan Coach Fadilah, ajak saya bersama-sama dengan program. Dia share cara makan berapa. Masa tu saya tengah menyusukan anak nombor 2. Berapa keperluan saya menyusu apa semua. Dan satu lagi saya perasan, terutama ibu-ibu yang menyusu, bila kita tabiat pemakanan yang tak sihat, efek dekat baby juga. Anak saya dua-dua tu mengalami sembelit. Sembelit. Sebabnya pemakanan kita direct kepada baby. Bila kita air tak cukup, saya tak tahu pun air tu berapa banyak liter, serat tu berapa banyak, lepas tu protein tu berapa banyak, apa yang lemak baik, semua saya tak pernah ambil tahu pun yang tu. Walaupun background saya civil engineering, apa tu suami saya pergi kerja kita tak pernah ambil tahu. Okay, dia pun tak ada share. Tu saya kata penting sangat ilmu yang kita belajar dalam OSCE tu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk satu family kita. Mungkin kita tak dapat buat perubahan waktu tu, tapi saya yakin bila kita konsisten dalam group, saya rasa dapat buat perubahan yang amat besar pada family. Okay, alhamdulillah. Permulaan ni saya jaga pemakanan saya bersama-sama Coach Fadilah tu. Dia share berapa kalori saya, apa saya nak kena makan. Bila saya kerap jumpa dia. So sebab kita pergi fit club kan, dia share. Alhamdulillah, saya tak perlu pun saya buat endoskopi tu. Dan setelah saya amalkan pemakanan sihat bersama-sama dengan Coach Fadilah, saya hampir setahun setengah lepas tu, saya dapat kembali balik hormon saya yang stabil. Kenapa? Bila kita ada masalah dengan dalaman kita, iaitu dengan kesihatan kita, kita punya hormon kita akan kacau. Total akan kacau. Itu memang saya boleh share. Setahun setengah selepas saya bersama-sama program pada 2019. Kemudian baru saya punya 2019 saya punya period tu normal. Dan sebelum ni saya tak pernah dapat period yang teratur pun. Walaupun saya daripada sebelum kahwin sehingga saya dah kahwin dapat anak nombor 2, saya tak pernah period yang teratur. Setahun setengah titik permulaan ni. Dan kalau kita perasan, bila kita dah buat satu perubahan yang baik pada diri kita, dia akan mengejut. Sistem badan kita ni, macam kita makan sekarang ni, apa yang kita makan tu untuk sel-sel badan kita. So sel-sel badan ni akan membentuk kita punya sistem badan. Bila sistem badan kita okey, dia nak okeykan balik sistem badan kita yang sebelum ni, nak repair balik sistem badan kita yang sebelum ni. Dia akan ada satu perubahan. Saya 1 bulan non-stop period. Ni saya cerita je lah. Ni untuk pengalaman saya sendiri. Gastrik, dia bukannya setakat gastrik, banyak yang efek pada diri saya lah.
Saya punya hormon tak stabil setahun setengah tu, period saya selepas saya mengamalkan pengamal sihat tu, setahun setengah, baru period saya okey. Bayangkan, setahun setengah. Baru period saya okey. And then setiap bulan tu baru saya dapat datang period yang teratur setiap bulan. Dan sebelum ni, period tak pernah teratur langsung. Masya Allah, tabarakallah. That's why saya teruskan bersama-sama program. Bersama program, bukan hanya kita dapat ilmu yang daripada yang coach-coach yang share, selain tu juga apa yang saya nampak dekat situ, setiap bulan kita akan belajar sesuatu. Perasan tak? Coaches dia pergi training, okay, dengan kita ada nutritionist dalam program, dia akan ada share setiap apa yang kita belajar pasal kesihatan, pasal sesuatu jenis apa yang kita makan. Maksudnya kita cakna apa yang kita makan. Tu saya kata penting sangat-sangat ilmu yang kita belajar. Dulu saya tak pernah tahu pun yang memang saya memang suka kopi lover ni. Sebenarnya dalam kopi tu yang apa yang saya makan dulu, saya terlampau addicted sangat dengan kopi ni. Sebenarnya dia akan menurunkan kadar zat besi dalam badan kita bila kita makan berlebihan. Tu saya kata penting sangat ilmu. Dan biar kita yang buat permulaan dulu, dan untuk orang yang maksudnya dalam satu family tu suami tak follow ke, anak-anak tak nak ikut ke, tak apa. Macam mana kita nak bersama-sama dalam program tu, kita nak berterusan konsisten tu, kita mesti ada dalam group. Pemberi semangat kat kita. Saya dia selalu bagi tahu dengan Coach Fadilah juga masa tu. Razi dia tak nak join. Cakap pasal ni, husband saya. Husband saya sendiri. Hampir setahun baru bersama-sama saya. Tu saya kata, titik permulaan ni adalah kita sendiri kena bermula. Itulah nampak. Bila saya ingat balik apa tu makanan saya, memang punca adalah sakit saya tu adalah punca daripada pemakanan saya sendiri. Okay. InsyaAllah apa sharing saya ni sangat-sangat membantu dan Alhamdulillah. Dan bukan setakat tu saja saya dah bersama-sama dengan program setakat amalkan nutrisi yang sihat, makanan yang seimbang, okey, dengan senaman, okey. Alhamdulillah bukan setakat tu saja. Malah saya dapat share dengan sendiri. And then okey, macam ni. Seterusnya saya sambung sikit dah. Mesti kita tanya-tanya kan, macam mana dengan cara apa yang kita belajar dalam pemakanan, cara pemakanan kita ubah dekat dalam program tu, apa yang membuatkan dia ni, macam mana kita nak gunakan dia untuk membolehkan kita berbuat perubahan yang sangat tuntas dekat dalam masalah gastrik ni. Dia mudah saja sebenarnya. Kalau siapa ada pengalaman gastrik ni kan, bila kita ambil makanan yang dalam kuantiti yang banyak dan juga dalam kuantiti solid, dia gastrik tu dia cepat naik. Kalau perasan lah. Sebab pengalaman saya, ini memang antara pengalaman saya yang agak teruk lah sebenarnya gastrik. Gastrik ni dia terjadi selepas arwah ayah saya meninggal masa saya dekat belajar universiti. Pada masa tu saya tak pernah kena gastrik. Tapi pada waktu tu saya kena gastrik sampai saya rasa macam kita heartburn. Kita ada heartburn, kita rasa pedih hulu hati. Pedih hulu hati sampai kita rasa sesak nafas. Itu memang tanda-tanda gastrik yang agak kritikal lah. Bila saya jumpa doktor, doktor dia cek. Dia ingat, yelah kita pun risau lah sebab mungkin kita ingat kita ni ada sakit jantung kan. Tapi kita muda lagi padahal masa tu kan. Tapi sebenarnya, dia sebenarnya adalah masalah gastrik. Jadi bila masalah gastrik, antara yang saya buat pada masa tu, saya makan macam biasa lah, tapi memang tak boleh lah. Jadi bila keadaannya itu dia berpanjangan sampai almost 2 months, barulah saya berjaya pulih kembali. Jadi jangan risau. Tapi dia sangatlah berbeza bila kita dah ada ilmu ni sebenarnya. Saya ada juga mengalami kadang-kadang macam bila kerja macam agak sibuk sikit. Bukan selalulah, ini ada sekali hari tu tiba-tiba masuk angin masa tu. Bila perut masuk angin masa tu memang dia ambil masa agak lama lah untuk recover. Tapi Alhamdulillah lah. Kita kena kat sini kita kena bersyukur lah sebenarnya sebab kita ada F1. Kenapa saya cakap F1 ni? F1 ni sebab itu kita tahu dia ada 3L kan. Dia lengkap, dia low calorie dan dia low calorie lengkap
Dan juga lengkap, dia lengkap, low calorie dan juga apa lagi? Low GI. Tapi dekat sini perasan tak? Kalau walaupun kita ambil sebab F1 kita dalam bentuk solid kan, bukan dalam bentuk lipid kan. Jadi bila kita ambil dia dalam bentuk lipid tu, especially bila kita dalam keadaan gastrik, memang doktor akan sarankan kita untuk ambil kuantiti dalam sedikit demi sedikit. Jadi bila keadaan sedikit demi sedikit tu, kalau contohnya kita makan nasi, contohnya makan solid food kan, bila kita ambil memang kita ambil memang dia akan cepat je naik tangkap balik, ataupun dia macam ada bloated. Tapi bila kita ambil F1, biasanya bila kita ambil kadar sikit, kita pun tahu kan F1 tu sebab dia adalah low GI dan dia low GI dan dia adalah lengkap. Jadi walaupun kita ambil dalam kuantiti yang sedikit, tapi dia kita dalam masa yang kerap yang kita ambil, dia buatkan kita tu lebih lebih tenang, lebih nyaman kita punya perut. Jadi kita punya recovery time ataupun recovery untuk kita recover balik kepada keadaan rasa sebelum kita kena gastrik tu insya-Allah lagi cepat sebenarnya. Sebab tu perasan tak? Bila kita dah ambil F1, dah terbiasa perut kita nak ambil F1, sarapan kita yang komplit tu pagi-pagi. Bila kita ambil sarapan yang lain macam sikit, contohnya ni dah nak balik kampung kan, rentah negeri biasalah. Mak mertua apa ni kan, keluarga mertua mestilah masak yang sedap-sedap semua kan, sebab dah lama tak rasa kan. Jadi masa tu bila kita makan lain macam sikit, memang perut kita akan rasa bloated. Jadi sebab tu itulah saya nak cuba membayangkan, di kat sini kita boleh nampak dia punya hubungan sebenarnya. Hubungan dia kat sini sebenarnya, perut kita ni memang kita dah terbiasa macam tu. Bila kita dah selalu ambil dalam breakfast dalam F1 ni, perut kita ni dia boleh kembang, boleh kuncup pun sebenarnya. Usus kat perut kita ni. Jadi bila kita dah terbiasa ambil F1 untuk sarapan, dia jadi macam ni kan. Kecil je. Tapi bila kita tiba-tiba kita makan dengan nasi lemak lah macam-macam semua, jadi perut kita jadi memang tak nyaman dengan tak selesa. Jadi dekat situ sebenarnya kita dapat ni lah. Kita dapat tahulah sebenarnya dekat situ itulah yang menyebabkan ni. Jadi dekat sini saya sarankan untuk sesiapa yang ada masalah gastrik yang agak teruk, boleh cuba amalkan. Cuba amalkan seperti yang doktor kata tu, ambil makan sikit demi sedikit. Tapi juga cuba kita amalkan. Kita dah ada produk, the best produk kita kan, F1 kan. Why not kita just gunakan produk tu saja sebenarnya. Tak perlulah kita nak susah, kita nak pergi klinik apa kan. Just do whatever doktor cakap. Ni awal-awal tu memang kita makan ubat agak, sebab bila perut asid tu tambah tinggi sangat, kita kena stabilkan dulu perut asid tu. Jadi dekat situ juga kita ambil F1 tu, kita ambil F1 tu sedikit demi sedikit, insya-Allah recovery time tu lagi cepat berbanding dengan kita ambil nasi sebenarnya. Insya-Allah. Rasanya sampai di sini saja perkongsian kami pada malam ni. InsyaAllah sesi-sesi macam ni kita akan buat secara berkala. Untuk hari ni tajuk dia adalah berkaitan dengan gastrik. Dan antara macam mana salah satu cara di sini saya dapat simpulkan macam mana kita nak atasi masalah ataupun macam mana kita nak pastikan masalah gastrik kita ni tuntas ataupun dia dia selesai selama-lamanya tanpa bergantung kepada ubat. Kita betulkan balik ke cara pemakanan kita. Kita eat clean, kita eat healthy. Lepas tu kita pun jaga breakfast kita. Dan juga antara ilmu tu kita kena makan pada waktunya. Itulah antara perkara-perkara yang membolehkan insya-Allah kita akan bebas daripada masalah gastrik yang membelenggu kita selama ini, insya-Allah. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang join pada malam ni, dan kepada sesiapa yang tak dapat join, jangan risau. Saya akan sharekan link YouTube untuk semua, insya-Allah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Alia.